Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke Borak Kosong Podcast. Dan intro itu sangat cringy. What the freak. Perkenalkan diri anda, guys. By the way, episode 5. Hello. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Okay. Okay. Sekarang ni kita dah sampai pejam celik dah episode 5. Dah lama kita tak rekod sebenarnya, kalau nak tahu. Yes, last kita rekod itu berapa bulan? Berapa bulan lepas? PKP itu. Bulan 2 berapa, bulan lepas. Okay, apa yang korang nampak dekat skrin sekarang ni adalah aku tengah lukis. Ini bukan lukis saya, aku nak lukis lah. Ini just warm up saja. Dan dekat Firdaus ada editing di Photoshop. Cuba kau terangkan apa yang kau sedang buat. Okay. Okay, sebenarnya kalau kau tahulah, aku saja editing. So ni kalau kau tengok ni ada karakter Frozen Elsa ni. Sebenarnya aku dah buat ni minggu lepas aku dah buat benda ni. So ini aku nak buat wallpaper untuk phone sebenarnya. Kalau kau tengok aspect ratio. Aspect ratio ni dia compatible, bukan compatible, dia macam adapt untuk iPhone 11 wallpaper. Macam handphone kau lah. Kau pakai iPhone kan? Yelah. Yes. Aku bukan pakai handphone biasa. Tak ada, handphone biasa je. Handphone biasa. Itu handphone bangsawan tu. Okay. Apa so dia kau buat lagi? Okay, kalau aku ni sebenarnya ini bukanlah lukisan yang aku nak buat. Ini warm up. Aku dah bagi tahu tadi. Warm up saja. Lukisan aku sebenarnya nak buat adalah lukisan Rabbit Girl. Itu tas. Tas yang aku dapat. Wow. Dia macam homework ke apa? Boleh kata homework ke? Itu bukan homework. Itu boleh dikatakan Instagram work. Instagram work. Ditaskan oleh kawan aku lah daripada zaman poli dulu. Zaman poli. Yes, betul. Lebih pada Sorry sebab interrupt. Aku terpaksa potong sini sebab Dosh aka Firdaus asyik ship aku dengan kawan aku ni. Tak berhenti lebih kurang dalam 5 minit jugalah. So aku terpaksa cut. Dan kawan poli yang aku mention ni dah ada boyfriend kot. So aku rasa inappropriate dan boyfriend dia akan bunuh aku dan Dosh. Anyway, kawan yang aku mention ni namanya Shifa atau nama Instagramnya @shifamomoart. Untuk install lukisan-lukisan dia. Dan Shifa Momo Official 95 untuk hasil kerja design dia. Check her out. Dia punya design dan lukisan is amazing stuff. Alright, back to the video. Anyway, so okay, sekarang ni kita nak edit. Okay, aku kalau kau tengok lah, aku tak dapat tengok, just penonton je lah dapat tengok. Okay, so sekarang ni kalau korang tengok, okay, gambar ni sebenarnya aku dah buat, tapi aku tak nak edit ni lagi. Tapi aku nak buat based on design macam ni, tapi aku nak buat karakter lain. So macam tu, macam ni Frozen Elsa. So aku nak buat aku ingat dah buat Tangled daripada Rapunzel daripada Tangled. Okay, sebenarnya Tangled ni pun kalau kau nak tahu, Tangled ni salah satu filem, antara filem animasi yang favourite aku lah. Favourite kau lah. Selain daripada Frozen. I mean Frozen tu baru engkau minat yang mana dulu? Frozen ataupun Tangled dulu? Aku minat Frozen dulu daripada Tangled. Frozen dulu. Lepas dia macam kau discover Frozen baru kau selami movie-movie Disney lah, macam tu. Yes, that's correct. Dia ibarat macam disebabkan Frozen ni dia mengubah hidup aku lah, senang cerita. Lepas tu aku explore cerita lain. Aku explore mula-mula aku explore Disney animation. Lepas tu aku explore
company DC pula, Disney Wah. secara general. Triggered kan. So Marvel, Pixar, and then yang paling latest Star Wars, Lucasfilm. So tu ada. So okay, kita start editing lah. So aku sebenarnya kita nak sembang topik apa? Pasal seni kan. Pasal seni lah, sebab engkau tengah editing dan aku pula tengah lukis. So memang kena lah dengan dunia seni. Ikut sebenarnya okay. Apa kau nak cakap ni? Tak ada, aku just nak nak teruskan conversation je. Apa yang kau nak tanya? Boleh tak kau cerita sejak bila kau minat lukis ni? Okay. Minat lah. Start tu daripada masa kecil lagi. Tapi melukis secara betul-betul ni maybe dalam darjah berapa darjah 4 rasanya. Time aku start pindah ke Batang Kali lah. Yang tu baru aku start nak melukis betul-betul. I mean sebelum tu pernah lukis tapi tak develop lah. Aku tak practice. Dan start daripada situ juga aku tak pernah berhenti melukis. Setiap tahun mesti aku try ubah style lukisan aku. Setiap tahun ubah. Kalau kau perasan lah, dulu masa kita tingkatan 2 lah macam tu. Style lukisan aku kalau kau tengok lain. Style lukisan aku macam anime sikit. Aku akan tunjuk lukisan ni dekat masa aku edit nanti. Korang tengok ni macam ni lah lukisan aku. Memang macam anime sebab daripada anime tu lah aku nak ceburi bidang melukis ni sebenarnya. Dan setiap tahun aku cuba ubah apa yang aku nak buat dengan lukisan aku. Aku cuba ubah. Dan start daripada tingkatan 5 kot. Start daripada tingkatan 5 aku nak try ubah. Betul-betul ubah. Sebab masa daripada tingkatan 2 sampai tingkatan 4 lukisan aku masih dalam style anime lagi. Start masuk tingkatan 5 aku nak ubah. Nak terus ubah. Aku nak buat style realistik pula. Aku tak nak buat lukisan anime Jepun. Macam cartoon-ish. I mean tak salah kalau kau minat lukisan macam anime. Just itu ikut preference orang. Apa yang orang minat kita tak boleh nak ubah. Dia sebenarnya itu lebih kepada freedom. Kau buat semua benda. Kalau kau minat tu macam kau bebas kau nak buat apa. Itu memang style kau. Itulah. Dan aku daripada tingkatan 5 tu aku try ubah. Masa tingkatan 5 tu aku nak try ubah susah juga sebab aku dah terbiasa lukis anime kan. Bila lukis anime bila nak lukis mata tu mesti mata anime. Mesti dia macam mata Naruto. So agak struggle sikit lah. So dekat 2-3 tahun juga aku try perbaiki style. Dan aku rasa time aku masuk poli kot baru aku dapat tukar sikit style lukisan. Baru nampak perubahan sikit lah. Start daripada Sem 2 masih struggle lagi. Masih ada elemen anime lagi dalam lukisan aku. Masuk Sem 3 kot. Aku start betul-betul try style lukisan lain. Okay, nice ke?
uh, STEM 3 tu STEM 3. Okay, dalam STEM 3 tu juga aku try lukis secara realistik. Sebab sebelum ni aku memang betul-betul tak suka lukisan realistik tau. Ya. Sebab aku mindset aku orang yang lukis realistik ni tak kreatif. Dia just lukis apa benda yang wujud. Tak ada elemen fantasi ke apa. Macam tu. Itu mindset aku dululah. Tapi sesudah aku aku matang dan faham macam mana mindset orang, okay, aku fikir orang yang lukis realistik ni dulu bukanlah dia tak kreatif, dia macam nak cakap dia ayat bahasa Melayu aku teruk betul lah. Apa macam mana? Macam nak cakap dia punya bakat dia menuju ke arah yang lain lah. Maksud aku dia tak nak fokus dekat fantasi sebenarnya. Dia bukannya tak boleh, dia tak nak. Tu maksud aku. Dia seolah macam kau stuck dekat satu benda, kau tak explore benda lain. Macam tu. Itulah yang aku fikir dulu. Orang lukis realistik ni tak kreatif macam tu lah. Tapi sebenarnya dia bukan macam tu. Dia dia boleh kalau dia nak buat, tapi dia just tak nak. So daripada situ aku belajar start lukis realistik. Macam contoh yang aku beri dekat sini. Pada okay. Kau tak akan nampak penontonnya akan nampak. Ya, aku tahu. So daripada situ aku aku belajar macam mana, sebab aku lukis realistik sekarang ni kan. So aku belajar, okay, sebenarnya mata dia tak boleh macam tu, mata dia kena macam ni. So daripada situ baru aku faham macam mana anatomi manusia, anatomi manusia berfungsi. Ya. Kat mana kedudukan dia, macam tu lah. Sebab lukis realistik ni dia perlu detail. So bila dah belajar detail tu, baru boleh improve lukisan aku. Dia susah juga kalau lukis tapi tak tahu detail main lukis je, tu pun tak boleh juga. Ya, betul juga. Okay, lagi aku rasa style aku boleh kata sekarang ni lah, boleh kata semi realistik. Maksudnya dia tak kartun dan dia tak hyper real. Dia sedang-sedang. Tapi boleh kata improve daripada yang dulu lah. Okay. Alright. Aku rasa setiap tahun lah, kalau kau kalau aku ada kalau aku boleh tunjuk dekat kau, kalau kau kalau kau tengok kan, setiap tahun mesti lain style lukisan aku. Walaupun aku kata macam realistik tahun lepas punya realistik punya lukisan, tahun ni punya realistik punya lukisan juga, dia lebih kurang sama, tapi mesti ada benda yang aku try lain. Ya, dia macam unik. Kau nak try mesti ada kau nampak benda yang aku cuba ubah. Okay. Engkau pula tengah editing pula kan? Apa history kau dengan editing dalam dunia seni lah in general, bukan just editing saja. Okay. Okay, macam kau tadi kau cerita dari skor rendah lah kan? Yes, of course lah.
Minat tu datang dari sekolah dulu. Yep. Okay, aku pun macam kau Kak. Okay, Mhm. minat melukis aku datang sekolah rendah. Mhm. Aku start aku rasa macam aku start minat hobi melukis ni secara serius. Mhm. Darjah 4. Darjah 4 Hmm. kita berapa tahun? 11 tahun Darjah 4 10 tahun. Oh ya, 10 tahun. Hmm. Okay, masa tu aku minat melukis ni. Okay, Mhm. first art ataupun lukisan jenis yang aku ni suka minat. Masa tu aku terpengaruh dengan game kapal terbang. Dia tembak di Mhm. atas. Aku lupa apa nama game tu. Game tembak daripada atas. Adakah Game kapal game terbang. aku Okay, tak tapi tahu. tak apa. Okay. Terlalu general Ya, sangat. terlalu general, tak apa, biar. Tapi itu tak penting. Mhm. Itu macam geli-geli lah macam tu sebenarnya. Tak ada apa pun. Geli-geli. Apa benda. And then, Okay. tapi yang betul-betul serius lah. Masa tu Mhm. aku, dalam masa yang sama, aku minat astronomi. Aku minat pasal angkasa. Aku minat pasal geo. Yes. Tapi aku lebih minat pada astronomi. Yes. Uh, Aku boleh vouch lah dengan minat kau tu sebab apa? Sebab masa darjah 5 dulu itu je lah yang itu je lah yang kau betul-betul bercerita dengan aku. Yeah. Aku boleh Okay. berangan aku nak jadi ahli astronomi. Aku nak jadi astronaut. Angkasawan tu semua. Lepas tu aku minat lah dengan angkasa ni semua. Lepas tu aku suka lukis planet. Aku suka lukis bumi, gunung. Ya. And then aku buat satu lukisan lah. Kadang-kadang aku suka lukis dekat kata-kata kecil, kat buku-buku. Lepas tu aku suka conteng. Aku conteng. Kadang-kadang aku conteng buku teks. bukan kau seorang je, Dosh. Aku pun sama. Memang kalau ada ruang untuk lukis, mesti aku nak lukis lah benda satu. Tak kisah benda tu hak sekolah ke hak kita, mesti tak boleh jadi. Aku rasa kalau student batch belakang kita mesti tengok, ya Allah, apa benda conteng. Okay, lepas tu aku minat pasal tu. Lepas tu kadang-kadang lukisan aku simpan kat dalam pencil case. Kotak pensel tu semua. Yes. Lepas tu pensel yang aku ingat lah, kotak pensel kau tu dia double compartment, maksudnya dua tempat simpan. Kotak pensel kau untuk kau simpan pensel dekat belah atas, dan benda-benda kau lukis dan informasi apa benda yang kau dapat kau simpan dekat kompartmen bawah. Itu yang aku paling ingat sekali time darjah 5 dulu. Sebab yelah, aku dulu kotak pensel aku beza dengan budak-budak lain. Semua. Kalau orang lain pensel box dia satu je dia punya kompartmen dia. Untuk pensel, untuk buat semua benda. Kalau aku tak, aku suka asing. Aku ni, kalau kau nak tahu lah, aku ni jenis yang detail, agak cerewet sikit dengan kebanyakan benda. So kalau in term of pencil case ni, pencil case aku ni ada dua kompartmen. Satu khas untuk pensel tu semua, alat tulis, and then satu kompartmen lagi untuk macam collection. Aku dulu suka gunting surat khabar. Mana berita yang menarik perhatian aku, macam sains ke planet, aku gunting, aku simpan dalam pencil box. Yes, aku adalah salah seorang witness. Waktu lah kalau bosan ke apa, baca. Apa lagi yang kau simpan kat dalam tu? Apa lagi aku simpan? Apa? Surat khabar, lukisan tu semua. Okay, apa kaitan dengan seni aku? Aku tak tahu apa nak cakap sebenarnya. Sebenarnya, and then ada satu event ni, bukan event,
ada satu hari tu Mhm. ada cikgu aku, dia tengok aku punya collection, lepas tu aku punya lukisan ni semua. And Mhm. cikgu sains lah. Masa tu ni Mhm. dah jam 4 tak salah aku. Dia Okay. dia terpegun pula, dia macam wow. Lepas tu dia tengok and then dia panggil aku. Dia panggil aku, Mhm. dia cakap dia suruh aku buat satu lukisan besar Mhm. saiz Manila cut gak ah. Mhm. Dia suruh aku lukis solar system, sistem suria. Gila. Sistem suria. Sistem suria. Kau tahu kan sistem Okay. suria, matahari Yeah. dari planet utara sampai ke, Yes. masa tu planet Pluto ada lagi. So Yes. semua 9 planet. So cikgu aku ni dia kasih aku, dia kasih crayon Mhm. dengan Manila cut. Lepas tu itulah aku punya homework. Lepas tu aku buat, okay ni jujur lah aku cakap. Mhm. Kalau kau perasan lukisan terpampang kat lab makmal sains tu kan. Oh. Okay, kau tak tahu kan? Okay, tak apa. Tak. Sebenarnya tu bantuan dengan ayah aku sekali. Aku Ah. lukis, lepas tu ayah aku tolong. Dia lukis, ayah aku buat macam lukis bulat lah. Mhm. Dia lukis bulat. Lepas tu aku just colour, lukis planet tu semua. Lepas tu letak Mhm. nama dia. So itu sebenarnya tu satu antara achievement paling dahsyat jugalah time aku sekolah dulu. Bagi kau. Even though aku punya akademik tak adalah menarik sangat, UPSR pun yeah. I mean kita dua-dua ni tak adalah cerdik sangat. Tapi boleh kata okey lah sebab apa ni, kita masih dalam kelas teratas lagi. Yeah. I mean that's fine. It's okay. And then apa lagi? Lepas tu okay, lepas tu lukis-lukis. Aku ni lukisan aku ni jenis macam general. Macam kau Mhm. banyak kepada anatomi kan, anatomi manusia Yes. tu semua. Mhm. Aku tak gerti lukis anatomi manusia. Aku tak gerti lukis anggota badan tu semua. Even kalau aku Mhm. lukis pun aku kena rujuk. I mean apa ni, rujukan tak ada masalah sebenarnya. Tak memalukan pun. Tak apa. Okey lagi. Lepas tu pupa-pupa aku okay, lepas tu lukis-lukis. Aku lukis tak power sangat. Masuk bidang pun, kalau belajar komputer. Mhm. Komputer pun bukan graphic designer macam kau lah. Aku ni lebih pada IT lah. Mhm. Network. So aku main dengan hardware, aku main dengan internet tu semua. So Mhm. dah lari bidang. Lepas tu macam aku cakap tadi, aku minat astronomi, aku minat geo. Tak ada kaitan langsung. Tak ada macam, okay aku belajar komputer. Okay, komputer ni kita akan hantar ke matahari. Tak ada. So itu semua macam minat. Dia dah jadi lebih pada minat dengan hobi lukisan editing. So aku start minat editing ni, bukan start minat, aku start usik-usik editing ni semua, macam software Photoshop ni semua time diploma dulu. Masa tu aku buat banner untuk showcase. Oh, okay. Tapi banner bukan banner, banting. Okay. Okay, so itulah first time aku belajar guna Photoshop. Aku memang nak buat Photoshop, nak belajar buat Photoshop, tapi yelah bila first time buat Photoshop tu aku buat mana yang aku mampu buat. Aku buat mana yang aku tahu. So aku just buat macam tu je. Photoshop banting tu simple je. Dia macam tulisan, background, dah tu je. Nah, letak logo itu je. Itulah dia. Tak power pun. And I then mean engkau
benda tu bukan benda yang kau study, so tak apalah. Yeah. Engkau try cuba benda yang luar daripada bidang study kau. Lagi? Lepas tu diploma pun aku ada main Photoshop gak, tapi untuk akademik je lah, bukan untuk suka-suka. Itu pun aku buat bukan secara serius lah. Aku just main-main macam tu je. Untuk akademik dan design pun simple. Aku pun tak suka sebenarnya. So itu skip benda tu. And then sekarang baru aku start bulan 10. Aku start serius gila dengan Photoshop. Sebab kau pun tahu kan, aku join ada satu group community dekat Discord, dia panggil Arendelle Odyssey. Ya, itu Discord group yang Dosh join lah, kalau korang nak tahu. Itu dia khas untuk Frozen je kan? Ya. Dia sebenarnya bukanlah untuk Frozen, tapi untuk siapa nak join boleh join lah ke Arendelle Odyssey. Tapi Frozen adalah main topik lah. Ya. So Frozen. So dari situ aku start serius dengan editing. So aku dapat role editor tu semua. And then yelah, time tu aku buat editing tu semua. So kalau kau nak tahu, aku punya style editing aku, aku editing pun tak adalah pro mana. Tapi kalau kau tengok aku, kebanyakan editing aku, dia macam polygon-ish, geometrical style macam tu lah. Kalau kau tengok kan, ada segitiga, ada square. Sebab ni boleh kata antara design ataupun shape favourite aku ke. Itulah dia. So sekarang ni aku pun tak gerak lagi editing aku. Aku baru letak gambar satu. Nak cari idea, itulah susah. Kalau jadi editor ni, dia nak cari idea tu susah. Engkau betul-betul start nak cuba balik editing ni disebabkan oleh Arendelle Odyssey lah. Yes. Yep. Okay. Aku pun reti guna Photoshop dan Illustrator untuk graphic design juga, tapi entah. Aku malas nak design sekarang. Aku just nak lukis je. Ada. Lagi apa lagi? Apa lagi sumbangan kau dekat Arendelle Odyssey selain daripada editing? Sumbangan lain? Apa sumbangan lain? I don't know. Okay, baru ni bulan 10 itu ada satu event. Dia panggil Gates Open Showcase. Dia macam showcase lah. Okay, Arendelle Odyssey ni dia macam satu kolaborasi. Dia macam community lah. Community peminat Frozen semua, fandom. Kat situ ada department edit, ada department art, macam lukisan. Lepas tu edit, cosplay, music, penulisan, tu semua. So kalau kau nak boleh nak menceburi bakat ataupun nak cuba cabar bakat kau, so kau boleh test dekat Arendelle Odyssey. So kalau macam aku pernah sumbang buat logo. Bukan logo, banner. Contohnya macam baru-baru ni Halloween. So aku buat banner tu, aku design banner bertemakan Halloween. So aku buat macam tu. Okay. Lepas tu baru bulan 10 itu showcase.
Mhm. Showcase ni aku design showcase tu. Kalau kau nak masuk, nak tunjuk gambar tu boleh je. Itu aku nak cakap apa ni. Kalau korang nak tengok design yang dia buat untuk Render RC, okay. Inilah desainnya. Ya, nice. I mean, aku tak nampak, aku tak tahu apa benda yang aku Yalah, letak. of course lah. Kau pun tak nanti nampak. nanti orang in the future, aku in the future yang boleh nampak. Itulah. Okay. Lagi apa lagi Sorry lah, kita orang dah lama tak apa ni record podcast ni, so nak nak teruskan conversation dan topik untuk disembang, untuk borak kosong. Semua semua susah nak datang balik. Ya. Sebab dah lama tinggal dengan Malaysia ni. Tambahan pula kita sekarang ni, kita editing sambil berpodcast. I mean, aku tak editing, aku melukis. Oh ya. Okay, multitasking ke ah. So aku ni pun sebenarnya susah sebenarnya kalau kita tak bersembang dengan editing dalam masa yang sama. So sebab engkau susah nak tumpu dekat dua perkara yang berbeza. Yeah. Yang terlalu berbeza macam satu nak borak untuk audience, lepas tu lagi nak editing pula, nak kena guna otak dengan secara efisien tu susah sikit. Okay. Apa lagi? Apa lagi? Aku sebut pasal perempuan. What? Aku lukis ni pun tak idea aku tak datang juga. Aku main just lukis ni. Aduh, aku tak tahu nak buat post apa. Tak tahu nak buat dia ni pakai apa. Kalau aku lukis secara sendiri, benda tu senang sikit lah nak datang sebab tak ada distraction. Ni macam-macam distraction. Aku nak kena fokus dekat recording suara. Aku nak kena fokus dekat recording video. Aku kena fokus dekat bersembang dengan kau. Aku nak kena fokus dekat lukisan. So banyak cabang aku nak kena ni. Nak kena fokus. So idea nak datang tu susah sikit lah. Betul. Okay. Kalau korang nak tahu lah, aku lukis ni menggunakan software Adobe Photoshop. Mostly semua orang artis dekat Malaysia ni semua guna Pen Toolsai lah, Manga Studio Pen lah, Manga Studio Pen aka Clip Studio Pen. Aku just guna Photoshop sebab aku rasa Photoshop macam the best. Aku dah guna semua tu, tapi software Photoshop juga yang tersekat dengan aku. Kau lebih selesa Photoshop. I mean, okay, tak salah sebenarnya. Tak salah. Bergantung pada orang. Nak guna Pen Toolsai ke benda tak kisah. Tapi itu benda yang normie guna lah. Aku guna Photoshop. Dan aku lukis ni menggunakan XP Pen Deco 01. Aku tunjuk gambar lah. Benda ni aku beli masa kita pergi ke mana hari tu? Apa nama dia? Ya Allah. Comic Arts Festival. Comic Arts Festival. Comic and Arts Festival. CAF. Tahun 2018 2018. Wow. Yang first kita pergi. Comic and Arts Festival 2018. Aku event tu kecil je. Kita
sebabkan kita pusing banyak kali, asyik terlalu dekat apa ni dekat booth XP Pen ni, aku apa ni, aduh macam tertarik pula. Sebab asyik pusing lalu dekat tempat yang sama, asyik tengok benda yang macam menarik, tertarik, akhirnya tersangkut juga. Yeah, sangkut. Mula-mula test dulu, tengok apa yang aku boleh buat dengan tablet ni. Aku dah ada satu tablet di rumah, Wacom Bamboo Pen and Touch, tapi tu lama gila punya. Aku beli masa tingkatan 4 kot. Now tingkatan 5. Antara tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah. Time tu aku beli. Damn. 2011 ataupun 2012. So maksudnya tahun 2018 baru dapat beli yang barunya. Itu dah 6 tahun dah. 6. Lebih kurang 6 ataupun 5 tahun lah. Dan 6 ataupun 7 tahun lah aku guna Wacom Bamboo tu. Dan akhirnya 2018 aku decide untuk tukar. Damn. Okay, nice satu. Kelebihan apa ni XP Pen yang baru ni dan yang Wacom Bamboo yang lama, dia punya surface untuk lukis dia lagi besar lah daripada yang bamboo tu. Ya. Dan disclaimer, video ni tak sponsor Wacom. Tak disponsor oleh Wacom ataupun XP Pen. Please, kalau dia orang ada kalau nak sponsor okey je. Aku selalu tengok video orang review apa ni, review tablet, drawing tablet ni lah, XP Pen. Apa ni, bila diorang nak buat review kan, dia orang kata thank you to XP Pen for giving me this tablet for review. What? Aku cakap, what? Aku nak review. Senang-senang je apa ni, XP Pen bagi untuk buat review. Shit. Dia apa ni, dia memang bagi tu untuk buat honest review. Gila. Memang aku aku rasa kalau lah aku buat, I mean aku buat video sekarang ni. Kalau XP Pen tengah tengok hello. Saya tengah buat video pasal XP Pen. Okay apa? Nak buat review kan. Reason aku apa ni, aku tukar daripada Wacom ke XP Pen. Wacom XP Pen tu jenama drawing tablet lah. Aku tukar jenama sebab XP Pen dia harga dia murah. Berbanding Wacom. Dia kira macam Android dan Apple lah. Wacom tu kira macam Apple. Dia mahal sebab nama dia. Sebab brand. Ya, sebab orang kalau apa ni cakap pasal drawing tablet, mesti orang panggil Wacom tak semestinya Wacom. Drawing tablet banyak jenis. Aku guna XP Pen sebab harga dia apa ni, dia punya price to performance dia lebih berbaloi berbanding daripada Wacom. Okay. So itulah yang sebab aku guna XP Pen. Aku ada juga tablet, bukan tablet, iPad 2018. iPad 2018 dan Apple Pencil. Untuk saja-saja lukis lah. Tapi dia punya screen terlalu kecil sangat. Walaupun aku boleh nampak apa yang apa ni, dekat mana aku letak pen aku, dan lukisan tu apa ni, aku boleh tengok, dan apa ni, macam mana cakap aku boleh, sebab sekarang tablet yang aku guna sekarang ni, tangan aku kena dekat bawah dan mata kena tengok depan. So dia kena apa ni,
dua benda yang berbeza lah. Ah, Tangan dekat bawah, mata dekat depan. Sebab tablet ni tak ada screen. okay. iPad aku boleh lukis atas screen, Ah, tapi screen tu terlalu kecil. So aku nak lukis macam tension. So plan aku lah, maybe aku nak kumpul duit dan beli drawing tablet yang besar dan ada screen yang aku boleh lukis atas screen. ya, okay tu. Nice. Yang paling berbaloi aku tengok adalah XP Pen Artist 22R Pro. Harga dia dah nama bro. 3,200. Holy shit. Yeah. Itu goal lah, belum beli Yeah. lagi. Tapi at least ada lah punya ni harapan. Dia bukan just boleh guna untuk lukis saja, dia boleh jadi sebagai second monitor. Kalau macam kau nak edit design guna tablet tu pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia monitor benda dekat PC kau. Dia bukan just khas untuk lukis saja. So itu sebab lah aku nak try beli yang ada screen. Oh ya. Yeah. Lagipun itulah aku ni kadang-kadang geram kalau tengok lukisan apa. Tapi aku punya kalau macam kau lebih pada wacom kan. Kau gadget yang kau nak wacom. Aku gadget yang aku nak sangat dari dulu sampai sekarang iPad. Aku dah ada tapi aku tak guna pula. Aduh, jual kat aku lah. No. I mean aku guna kadang-kadang. Kalau macam aku malas nak duduk dekat komputer, just nak lukis sambil baring ke. Tapi yelah tu aku geram gila. Kalau boleh aku nak iPad Air yang baru. iPad Air. Harga pun 2 campungan Apple Pencil pun 3,000 juga lah sebenarnya. Baik angkat PC terus. Harga iPad Air tu berapa? 2,000 berapa? 2,000 berapa dah? 2004, 2007 macam tu. Aku lupa sebenarnya. Apple Pencil pun 400 lebih. Itu Apple Pencil yang first lah. Yang second aku tak tahu harganya berapa. Yep. So tu lama lagi. Aku ni pun sekarang ni intern lagi. Intern tapi dah jadi macam kerja. Tapi itulah kau dapat allowance je, kau tak dapat gaji. Allowance aku itulah gaji aku. Hayya. So what we gonna do is okay lah, aku sebenarnya lukis ni untuk kawan. Okay. Kau jangan sampuk apa-apa. Untuk kawan. Aku lukis ni untuk kawan perempuan aku yang dia pun suka lukis juga lah. Dia macam saya cakap dia macam seorang designer. Okay. Apa dia? Okay, tak apa-apa dah, tak ada. Tak apa. Dia seorang designer dan dulu masa poli dulu sama department lah, tak sama kelas tapi sama department. So design department macam Allah. Aku tak tahu dia cakap apa.
Cut. Tak payah kat, terus je. No. Aku nak cakap apa sebenarnya? Lupa point aku. Tak lah, nak cakap itu kawan design department dulu lah. Okay. Apa ni, aku lukis apa ni gambar ni pun sebab dia terima suggestion daripada aku. Apa ni, dia nak lukis apa. Aku cakap lukis gambar shark girl. Apa ni, maksudnya cute girl yang pakai pakaian shark. Macam baby dan- shark dan- dudu-dudu. Apa? Baby shark dudu-dudu. What? Okay. Dan dia terima suggestion aku. Aku pun tanya dia, dah lukis, dia dah lukis apa yang aku suggest. Okay, turn aku pula, aku lukis apa yang dia suggest. Oh my god. Dan dia suggest untuk aku lukis rabbit girl. Dia tak ada bagi specification, just cakap rabbit girl. Aku tak faham benda rabbit girl. Dan idea tu tak datang sekarang ni. Aku tak tahu nak lukis rabbit girl macam mana. Yang ada dalam kepala otak aku apa ni, lukis perempuan. Oh god. Lukis perempuan seksi yang pakai topi rabbit. Itu je yang ada dalam kepala otak aku. Tapi pervert. aku tak sanggup lah nak bagi lukisan macam tu dekat kawan aku. I mean, aku dah pernah tunjuk lukisan yang seksi dekat kau. Tapi kau tak apa, kau exception. Aku tahu. Bingung betul. Okay. So idea nak lukiskan ni aku tak dapat lagi. Damn, kau dah start lukis ke belum? Dah, kalau kau macam mana nak tengok. Aku nak Discord share. Discord share. Sebentar ya penonton. Wow. Ini ya. Okay. Inilah apa yang aku lukis sambil sambil kita borak tadi. Topi rabbit. Tapi yang ni apa ni, innocent sikit lah lukisan ni. Tak terlalu ada. Kira ni sopan lah, takkan nak tunjuk dekat budak-budak semua. Itulah yang aku cuba buat. Okay. Tapi macam terlalu statik sangat aku rasa lukisan aku ni. Tak ada pose sangat. Tak dynamic. Kau nak tengok progress aku? Okay, sure. Tapi ni aku tamilah ni. Aku nak idea nak letak kat mana. Okay, so okay, nampak. So yang ni aku nak kena terangkan sikit. Background ni aku nak letak macam lantern, lampu tanglung tu semua. So itulah so far. Okay. Okay, tu je. Okay. Okay. Alright. So, yang apa yang aku nampak dekat design yang kau buat tadi ya, memang betul lah apa ni, fokus yang betul-betul orang nak fokus adalah gambar yang besar tu. Tapi gambar besar tu lah yang gelap. So betul lah, kau memang kena terangkan gambar tu. yes. Kalau tak, memang tak nampak. Memang tak nampak. Ya. Itulah aku nak kena buat.
And again, aku bukan designer terbaik. Aku bukan pro. Ya, kita semua amateur. Kita tak Ya. belajar benda-benda ni. Kita just discover sendiri saja. Yes. Benda ni sebenarnya kalau kau tengok aku punya team, aku dah cerita dah sebelum ni. Kebanyakannya aku buat ni dia macam aku takut effect. Bila kita buat design ni ada consequence. Dia macam kita dah buat yang terbaik. Lepas tu kita tengok macam wow. Lepas tu bila kita tunjuk kat orang macam kita takut benda buruk berlaku. Bukanlah macam bala ke apa. Dia macam kita sentuh perasaan orang. Takut orang lain apa ni? Dengki. Dia dengki dan apa ni? Jadi creative stuck. Apa tah terms orang panggil? Dia punya creativity dia sangkut. Sebab dia tengok orang lain punya power, asal aku punya buruk. Yes. Dia terlalu compare dengan diri sendiri. Itu bahaya juga sebenarnya. Itulah yang takut sebenarnya. Dan kita takut jugalah, walaupun kita tak belajar benda-benda ni, tapi kita lebih mahir menggunakan software-software ni. Dan takut orang tengok, apa dia ni, asal dia reti guna padahal dia tak belajar pun benda ni. Itu yang takut. Ya, betul lah. Tapi sebenarnya kita pun tak mahir. Kita just biasa-biasa je. Just takut takut ada lah orang macam tu. Ya. Dia macam kau tahu meme suffering from success. DJ Khaled. Suffering from success. Apalah rasa suffering from success. Okay. Asal senyap. Tak tahu, aku tak boleh fokus tu. Aku tengah sibuk buat editing. Aku tak terlalu fokus sangat dekat lukisan ni. So sebab tu lah aku tak tahu nak buat post apa. Okay, so apa kita nak sembang? Aku tak tahu. Oh ya, tadi aku ada cakap pasal showcase kan. Arendelle Odyssey. Ya. Kalau ikutkan semalam 7 hari bulan, dah genap sebulan showcase tu berlangsung. 7 hari Showcase bulan. apa tu kalau engkau cuba describe? Okay. Showcase ni dia macam kita nak pamerkan kreativiti ataupun hasil kerja member ahli-ahli dalam server Arendelle Odyssey ni. Arendelle Odyssey lah. Ada editing, ada video editing, short cosplay ataupun memory design tu semua. So semuanya ditayangkan kat YouTube. Dia buat showcase. So time tu aku ada buat thumbnail atau aku lebih panggil wallpaper. Sebab aku mula-mula buat tu aku buat wallpaper, resolution wallpaper, tapi dia jadi thumbnail kat YouTube. Official Arendelle Odyssey. Aku buat tu, aku sebenarnya nak buat tu macam prom. Dia panggil prom ni dia macam homework lah. So dia bagi task dekat editor, buatlah gambar, edit apa-apa untuk tayang dekat showcase ni. So aku macam Sian, orang lain semua lari daripada homework, engkau nak buat homework. Okay, teruskan. Tapi homework ni homework yang aku minat. Bukan homework yang matematik ataupun chemistry. Tak ada. Bukan sekolah. Lepas tu and then aku macam kalau aku pun nak tayang lah aku punya artwork aku dekat
at least aku sumbang lah something kan dekat ni LMDC. Aku dah join berapa bulan tapi aku tak sumbang apa-apa. So aku buatlah edit tu semua. Mula-mula tu aku ada edit logo. Aku buat macam style macam ni lah. Aku buat style collage. Aku ambil screenshot daripada cerita Frozen and then aku tepek ke logo tu. So mula-mula aku dah submit gambar tu and then dia orang cakap sorry, we are sorry, kami risau sebab deadline pun dah ditutup. So dah ditutup semua. So aku okay fine, tak apa. Kecewa tu ada juga tapi tak apa, aku nak cuba kemudian lah. And then aku macam buatlah sesaja kan. Aku nak buat satu gambar khas untuk event showcase ni. Aku just tak apalah, buatlah something kan. At least aku sumbang lah. Walaupun tak featured dalam showcase ni, tapi aku buatlah something kan. Daripada tak ada buat apa. At least aku tunjuk muka lah macam tu. Macam tu. And aku buat gambar. So kalau kau nak tunjuk gambar tu boleh je. Okay. Aku buat ni, aku start pukul 10. Benda tu esok tau. Aku buat masa tu 6 hari bulan. Esok tu 7 hari bulan. Hari Selasa malam. Pukul 10 malam. Aku start buat. Aku macam, oh dah tutup Okay tak apa, aku buat something. And then start pukul 10 aku buka Photoshop. Aku buat. So aku buat design favorite aku, buat geometry tu semua, aku buat segitiga petak tu semua. Masa tu kalau kita nak kait dengan apa yang kita sembang tadi, start serious main editing, time tu aku start serious main editing. Okay, aku editing Photoshop. Lepas tu aku buatlah macam tu. Aku buat tu start pukul 10, settle pukul 2 pagi. Berapa jam? 11, 12, 1, 2, 4 jam untuk wallpaper tu. And then aku submit, okay dah fine. Lepas tu esok bangun pagi, aku tengok benda first kali aku perasan, banyaklah orang ping aku. Dia mention nama aku macam biasalah dia cakap kagum lah impress tu semua. And then the Erendel DC admin ni, dia post social media dengan thumbnail aku kat situ, credit aku kat situ. So lepas tu dia orang jadikan wallpaper aku tu sebagai thumbnail YouTube. So bagi aku tu macam satu achievement ke bukan career aku tapi sebagai talent aku ataupun hobi aku. So itulah dia. I mean it's fine. And then berlaku pula macam semalam ada orang dengki dengan hasil kerja aku. So itu sebenarnya aku risau sekarang ni. Bila kita buat something mesti ada orang akan macam kita kalau buat baik sangat macam I don't know, dia macam Takut takut apa yang kita buat baik tu disangka buruk macam tu. Yeah. Kita buat, macam aku buat benda tu, aku submit edit tu semua bukan nak menunjuk. Sumpah aku bukan nak menunjuk ke apa. Aku just macam okay, salah satunya macam okay, apa pendapat kau, ataupun mungkin aku buat ni wallpaper. Kalau kau nak guna wallpaper aku, okay, fine. Aku nak buat macam okay, kau nak wallpaper, okay, aku bagi kau wallpaper. And then tak pula, kita macam share. Aku nak share aku punya hobi, aku punya talent, dan bukannya untuk niat menunjuk ke apa. Tapi mungkin aku tak ada lah bangga ke apa. Mungkin editing aku ni better daripada orang. Itu yang orang dengki, orang tak suka. Lepas tu dia tengok, oh macam mana kau buat ni, macam mana kau buat ni. Tu yang bising tu sebenarnya.
Aku tak Tapi itu tahu macam mana. isu tu memang legit, memang ada lah dalam komuniti seni. Sebab orang tak semua ada talent. Hmm. Talent yang sama maksud aku. Tak ada talent yang sama. So apa ni, walaupun dia rasa diri dia macam dah hebat, tapi bila dia tengok orang lain punya, what the freak, apa pasal dia punya lagi power daripada aku. Ya. Wah, ya. I mean itu memang wujud lah dalam komuniti seni. Memang benda yang normal lah. Tapi nak buat macam mana, kita tak boleh nak ubah mindset orang. Kita just boleh cakap kita boleh just cakap apa ni, tak, itu bukan niat kita. Kita boleh just cakap macam tu je. Tapi mindset apa yang diorang ada, kita tak boleh nak tukar. I mean, it's fine. Bagi kita it's fine. Takut bagi diorang lah. Susah. No. Aku tak tahu nak buat apa. Audience sekarang tengah nampak apa benda yang aku buat. Kalau kau kalau kau tengok aku tengah lukis gambar terkogak. Aku tak tahu. Idea aku betul-betul buntu. Kalau kau nak tengok je, aku hantar. Ada. Kau try tengok dekat Discord. Itu yang aku lukis. Aku tak ada idea. Ada pening lah. Sebab susah juga nak fokus dua benda dalam bukan dua benda ni, 5 benda dalam waktu yang sama. Kalau kau punya progress pula sama ke? Nak aku bagi screenshot ke atau bagi video? Apa dia? Nak screenshot ke video? Screenshot je lah. Kau explain dekat aku. Wait lah. So tu macam rough draft lah. Rough idea. Okay, ada progress lah. Itu pun ikutkan aku, itulah sebab kita sembang tu dalam masa sama aku edit, so susah sikit lah nak fokus. Tapi tak apalah, kalau even tak sempat malam ni, kita boleh sambung yang lain. Ataupun aku buat buat secara off screen. So itulah dia. So hari ni kita just sembang sembang pasal sejarah seni dengan lukisan. So bukan sejarah seni dunia, sejarah seni tentang diri kita. Ya. Apa dia? Kau nak kita cakap? Kita dah sembang selama 1 jam 5 minit. What? Seriously? Oh ya, sekarang dah pukul 1 pagi. Ya, kita orang terpaksa buat benda ni malam sebab apa ni, alasan yang Dosh bagi adalah sebab dia kata kalau pagi-pagi bising bunyi motor. Aku duduk kat Shah Alam ni, bunyi duduk sebelah tingkap lah tu, duduk corner lot. Corner lot ada simpang. So bunyi motor, cakap-cakap okay sama tu. Aku selalu experience benda tu. Aku tengah cakap dengan kau, Sekejap lagi aku nak pergi. Apa dia, kau nak pergi mana? Nak pergi. Kenapa lah budak orang Shah Alam tak naik basikal ke, jalan kaki ke? Kambing. Itulah dia. Okay, kita nak stop dekat sini ke? Boleh lah, stop.
So macam mana kita punya editing dan lukisan ni nak sambung dekat episod yang lain? Kalau untuk editing macam aku, kau boleh tunjuk bila aku dah siap. Kiranya aku buat editing ni off screen lah. Aku akan sambung lepas ni. Itulah Tapi aku takut apa dia? tapi lepas ni kalau nak buat editing lepas ni, aku buat editing yang baru lah. Sama lah macam aku takut kita ambil masa yang lama sangat nak buat episod yang baru. Takut nak tunggu buat episod yang baru, lukisannya tak bergerak ke mana. So aku rasa aku akan buat lukisan aku off screen, dan kalau kita nak try lukis dan design benda lain, kita akan buat yang baru lah. Ya. Itulah kita punya goal. Tapi itu semua ketentuan daripada Tuhan. kita just merancang saja. Tak apa. Boleh. So kita stop sini. Stop dekat sini. Okay, boleh. Tak ada masalah. Aku harap lah benda ni semua record dengan sempurna. Kalau tak habis 1 jam. Sebab kita dah banyak kali dah. Aku rasa dah 2-3 kali kot episod yang kita dah record lepas tu tak jadi. Ya. Letih. Yep. Okay. Alright. Saya Hafiz Mushidi bin Zamzuri. Saya Muhammad Firdaus bin Azman. Ini adalah Borak Kosong Podcast episod 5. Ya. Kita jumpa episod akan datang. InsyaAllah. Bye. Okay. Bye.